Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke saluran YouTube Lisa. Hari ini, untuk video kali ini, Lisa nak berkongsi dengan korang rahsia kejayaan tersembunyi mengapa menjadi generalis boleh membawa kita lebih jauh. Sebenarnya, ini adalah daripada buku yang Lisa baru je habis baca, iaitu buku yang bertajuk Range oleh David Epstein. Why Generalist Triumphs in a Specialized World. Okey, untuk dalam video ni Lisa akan bincangkan secara ringkas dan juga senaraikan 5 poin utama yang Epstein bincangkan dalam buku ni. Korang boleh tengok kat skrin Lisa dah tulis tajuk judulnya adalah Range, penulisnya David Epstein kalau korang berminat nak baca. Dan fokusnya adalah untuk dia membincangkan kelebihan untuk kelebihan menjadi generalis. Okey, sebelum kita mula, apa maksud generalis ni? Generalis adalah individu yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran di pelbagai bidang. Dia berbeza dengan spesialis yang hanya fokus pada satu bidang saja. Jadi dalam buku ni, Epstein dia memaparkan bahawa generalis ni lebih cenderung untuk berjaya dalam dunia yang kompleks dan berubah-ubah. Okey, poin pertama yang Epstein make adalah untuk apa kelebihan generalis adalah keupayaan beradaptasi. Keupayaan untuk beradaptasi ini adalah kerana generalis ni lebih fleksibel dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi. Keupayaan ini membolehkan mereka mencapai kejayaan dalam bidang yang berbeza dan tidak terhad pada satu pakar sahaja. Poin yang kedua yang Epstein bincangkan dalam buku ni adalah pemikiran lateral. Pemikiran lateral merujuk kepada proses berfikir yang melibatkan pendekatan yang kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah ataupun mencari penyelesaian. Ia melibatkan keupayaan untuk melihat sesuatu isu ataupun masalah dari perspektif yang berbeza dan menggunakan pendekatan yang tidak konvensional ataupun pendekatan yang tidak terduga. Pemikiran lateral menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh generalis. Generalis mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang dan membolehkan mereka melihat perspektif yang lebih luas dan mencari jalan penyelesaian yang lebih inovatif. Yang ketiga adalah kebolehan untuk mengambil risiko. Generalis lebih terbuka untuk mencuba sesuatu yang baru dan mengambil risiko. Ini membolehkan mereka untuk terus belajar dan memperolehi kelebihan yang kompetitif. Main point yang keempat, kecenderungan untuk belajar sepanjang hayat ataupun lifelong learning. Generalis sering didorong oleh rasa ingin tahu dan minat yang luas yang mendorong mereka untuk terus belajar dan mengeksplorasi bidang baru sepanjang hidup mereka. Yang kelima adalah kebolehan untuk menggabungkan konsep. Generalis mampu menghubungkan idea dan konsep dari berbagai bidang, membantu mereka menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara yang unik dan efektif. Okey, itu adalah tadi 5 main point. Sekarang jom kita tengok apakah contoh yang Epstein bincangkan dalam buku dia. Dia menggunakan 2 kisah golongan elit dalam sukan iaitu Roger Federer dan Tiger Woods. Roger Federer dan Tiger Woods ni adalah golongan generalis yang telah mencapai kejayaan yang luar biasa. Roger Federer dia mencuba banyak sukan sebelum akhirnya memilih tenis dan akhirnya dia menjadi salah seorang pemain terbaik di dunia. Begitu juga dengan Tiger Woods yang dikenali dengan kecemerlangannya dalam golf. Tiger Woods dalam golf. Dan pada awalnya, Tiger Woods ni dia mencuba pelbagai sukan dan juga kegiatan seperti memancing, main bola keranjang, track and field ataupun
olahraga. Dan pengalaman ini akhirnya membantu Tiger Woods untuk memperolehi kemahiran dan keupayaan yang berbeza dan akhirnya mempengaruhi permainannya dalam golf. Okey. Sekarang jom kita lihat apakah strategi yang kita boleh lakukan untuk kita juga menjadi seorang generalis. Walaupun Epstein dalam buku Range ini tidak secara spesifik menyenaraikan strategi ini, tapi Lisa telah membuat kerumusan daripada buku ini dan ini adalah 5 strategi yang kita boleh cuba dan amalkan kalau kita berminat untuk menjadi generalis. Yang pertama adalah mengeksplorasikan minat kita yang berbagai. Jangan takut untuk mencuba bidang ataupun topik yang berbeza. Pengalaman dan pengetahuan yang diperolehi dari berbagai bidang akan memperkayakan pemikiran dan pemahaman kita. Yang kedua, belajar sepanjang hayat. Komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam berbagai bidang ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai personal growth ataupun professional development. Ini adalah baik untuk kita. Kita boleh lakukan sama ada pendidikan itu secara formal ataupun informal seperti belajar melalui YouTube ataupun akses kepada kursus-kursus secara online ataupun talian seperti Coursera ataupun MOOC ataupun LinkedIn Learning, di mana kita boleh mempelajari teknik-teknik yang baru yang akan membantu kita untuk menjadi generalis. Yang ketiga, berfikiran lateral. Kita boleh melatih diri kita untuk melihat sesuatu masalah dan situasi itu daripada perspektif yang berbeza dan cuba menghubungkan idea dan konsep daripada berbagai bidang. Cara yang keempat ni kita boleh cuba untuk berkolaborasi dengan ahli daripada bidang yang berbeza. Bila kita bekerja dengan orang yang daripada bidang yang memiliki kemahiran yang berbagai, dia akan membantu kita untuk melihat daripada pandangan yang berbeza. Dan cara ini memang lebih praktikal untuk melatih diri kita untuk menjadi seorang generalis. Dan yang kelima, strategi yang kita boleh cuba dan amalkan adalah mengambil risiko dan mencuba hal yang baru. Jangan takut untuk kita keluar daripada zon kebiasaan kita dan mengambil risiko untuk membantu kita mengembangkan lagi kemahiran dan pengetahuan kita yang telah ada dan kita boleh kembangkan lagi untuk bidang-bidang yang baru yang kita boleh belajar. Ini akan menjadikan kita lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan. Okey, itu je lah 5 strategi yang Lisa buat rumusan daripada membaca buku ni yang kita boleh cuba dan amalkan. Jadi kalau korang berminat, boleh juga cuba dan amalkan ini untuk menjadi generalis. Tapi sekarang Lisa ada tertanya-tanya, adakah bolehkah kita untuk menjadi generalis dan juga specialist? Jawapannya, ya. Kita boleh menjadi gabungan antara generalis dan specialist. Dan ada terms yang disebut yang digunakan untuk orang ataupun individu yang mempunyai gabungan ini. Individu ini disebut sebagai T-shaped individuals ataupun dalam bahasa Malaysia adalah individu berbentuk T. Konsep ini dia merujuk kepada seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang, iaitu generalis, tetapi juga mempunyai kemahiran yang mendalam dalam satu atau beberapa bidang yang tertentu, iaitu specialist. Individu berbentuk T ini dianggap sangat bernilai dalam dunia kerja kerana mereka mampu berkolaborasi dengan ahli dari bidang yang berbeza dan sekaligus diorang dapat memahami dan menghargai kemahiran yang berbeza juga sebab dia dah ada exposure dalam kedua-dua bahagian, iaitu generalist dan juga specialist. Dan disebabkan mereka mempunyai kemahiran yang spesifik iaitu specialist, ini membolehkan mereka juga boleh memberikan sumbangan yang bernilai dalam bidang-bidang yang mereka ada kemahiran yang mendalam tersebut. Jadi untuk menjadi individu berbentuk T iaitu yang mempunyai gabungan generalis dan specialist ni,
kita memanglah perlu dia akan ambil masa untuk meluangkan untuk mempelajari dan menguasai satu bidang tertentu, dan sambil tu terus juga memperluaskan horizon kita untuk terus belajar benda-benda baru dan skill-skill dalam bidang-bidang yang baru yang walaupun sebelum tu kita tak terfikir nak cuba. Contohnya macam korang selama ni tak fikir pun nak pergi cuba berlakon. Apa kata cuba pergi berlakon, ataupun sebelum ni korang tak tahu, tak terfikir pun nak belajar macam mana cara nak buat video sendiri. Cuba belajar kemahiran tersebut dan cuba untuk menjadi gabungan di antara generalis dan specialist. Ini Lisa buat andaian bahawa korang memang dah ada specialty korang sendiri, iaitu specialist. Jadi jawapan untuk soalan ni, bolehkah kita menjadi generalis dan specialist? Ya, memang boleh. Next soalan yang Lisa nak bincangkan ni, mana yang lebih baik? Generalis ke, specialist ke, ataupun individu bentuk T? Well, kalau ikut David Epstein dalam buku Range, dia membincangkan kelebihan generalis. Tapi kita memang dah tahu bahawa specialist itu ada kelebihan. Contohnya kalau korang ada penyakit yang sakit dan perlu pergi jumpa specialist dekat hospital kan, mesti korang perlu jumpa dengan specialist yang dapat membantu untuk bagi rawatan yang betul tak? Kita takkanlah nak pergi jumpa doktor biasa untuk nak mencari jawapan untuk apakah treatment yang perlu kita buat, betul tak? Jadi, tapi bagi Lisa, menjadi kelebihan menjadi individu berbentuk T ini adalah lebih baik. Walaupun sebenarnya kalau Lisa cuba untuk mencari adakah research yang kata yang mana satu lebih baik, itu memang tak ada orang kata yang mana satu lebih baik. Sebab masing-masing ada kelebihannya. Contohnya tadi kita dah bincang apakah kelebihan generalis kan, ada 5 kelebihan generalis. Dan Lisa nak ulang balik, iaitu yang pertama flexibility, iaitu dia mampu untuk adaptability, flexibility dan adaptability, iaitu flexible dan adaptable dalam sesuatu keadaan. Jadi tak adalah rigid sangat, tak adalah so strict sangat. Itu kelebihan generalis. Yang kedua, dia mampu berfikir secara lateral. Jadi bila mampu berfikir secara lateral ni, dia dapat mencari penyelesaian kepada masalah dengan lebih inovatif. Dan yang ketiga, kemahiran untuk bekerja dalam berbagai bidang dan juga situasi. Walaupun tadi kita ada belajar, ada lagi 2, iaitu dia berani mengambil risiko dan juga long life learning, iaitu sentiasa nak belajar. Itu juga adalah satu kelebihan. Okey, jadi itu adalah generalis. Specialist pula, macam tadi Lisa dah bincangkan, kalau korang pergi hospital mesti korang nak jumpa pakar kan, nak jumpa specialist. Apakah kelebihan specialist? Kemahiran yang mendalam dalam sesuatu bidang tertentu yang memungkinkan diorang untuk menangani masalah yang kompleks dan juga spesifik. Kalau ada sakit tertentu yang bukan demam, kalau demam ni mungkin doktor biasa ataupun generalis boleh membantu, tapi kalau masalah yang lebih unik dan spesifik, kita perlukan pakar untuk membantu menyelesaikan atau membantu kita memberi idea apakah bagaimanakah caranya rawatan yang perlu kita ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan untuk memberikan sumbangan yang bernilai dalam bidang kemahiran mereka. Itu macam logik lah kan. Jadi sebab diorang je yang pakar dalam bidang tu, memanglah diorang mampu untuk bagi sumbangan yang sangat bernilai. Orang lain tak semua orang tahu dan mampu untuk memberi sumbangan dalam sesuatu bidang yang kalau kita bukan pakar dalam bidang tersebut. Dan kelebihan specialist ni juga adalah dia sangat dihargai. Sebab bukan senang nak jadi specialist. Dia mengambil masa beribu-ribu jam. Sekurang-kurangnya 10,000 jam untuk kita belajar atau mempraktiskan sesuatu sebelum kita menjadi specialist. Jadi bagi Lisa, macam Lisa dah cakap tadi, individu yang berbentuk T ni mungkin adalah pilihan Lisa. Sebab Lisa nak juga ada specialist dalam sesuatu bidang dan juga
kalau boleh Lisa juga nak sentiasa open-minded untuk belajar benda-benda baru, sebab dengan mempelajari benda-benda baru kita akan lebih tahu, walaupun bukan menjadi spesialis dalam bidang tersebut, kita masih lagi tahu atau mahir. Bukan mahir lah, kita masih lagi tahu tentang bidang tersebut. Lisa harap korang faham lah apa yang Lisa cuba nak cakap ni. Sorry lah kalau Lisa punya ayat tu kan terbalik. Okay lah. Alright. Okay lah, itu sahajalah Lisa nak cakap untuk video kali ni. Sebagai rumusan, Lisa sangat recommend buku Range oleh David Epstein ni, sebab dia dapat membuka minda kita tentang pentingnya mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai bidang untuk kita mencapai kejayaan, dan jangan takut untuk meluaskan horizon kita untuk menjadi seorang generalis. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk langgan saluran YouTube Lisa dan juga tekan loceng untuk pemberitahuan video terbaru. Lisa harap kita jumpa lagi dalam video seterusnya, insya-Allah, dan ceria-ceria selalu. Assalamualaikum.